Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terlebih dahulu nama saya Saiful Nizam bin Muhammad Azhar, bernombor 258391. Okey. Jadi sini kumpulan kami akan memilih salah satu tajuk yang agak menarik untuk dikongsikan untuk sekarang, iaitu jenayah cyber. Okey, jadi di mana kita sedia maklum untuk zaman sekarang teknologi berkembang dengan pesatnya, iaitu kita boleh nampak perubahan revolusi dari telefon, cara berkomunikasi. Jadi tak dinafikan untuk sekarang di mana manusia ataupun masyarakat sekarang kita boleh mengakses berbagai maklumat ataupun detail dengan hujung jari sahaja. Hanya perlu menaip di laman seseorang dan automatik dia akan dapat secara dalam masa paling singkat, dalam 1 ataupun 2-3 saat. Okey, jadi yang itu seiring dengan situ juga akan wujudnya salah satu iaitu jenayah juga. Walaupun perkara ini ada banyak kebaikan dan ada juga keburukan dia, iaitu jenayah cyber. Jadi jenayah cyber ni kita sedia maklum adalah perkara-perkara yang agak sukar dibendung masa sekarang, sebab kita tahu untuk internet ni tak ada siapa yang akan kawal. Okay, jadi akan berlakunya iaitu macam jenayah cyber yang agak famous untuk sekarang, iaitu penggunaan, pornografi, pengubahan maklumat dan pencerobohan data yang mudah diakses oleh siapa sahaja. Okay, jadi di sini grup kami akan mengupas beberapa isu dan kita akan membentangkan iaitu mengenai isu jenayah cyber dan bagaimana undang-undang akan diambil ke atas kesalahan yang mereka telah lakukan. Itu seiring dengan tindakan kerajaan yang mana telah menubuhkan beberapa akta untuk membendung perkara ini berlaku pada masanya akan datang. Sebab kita boleh tahu setiap manusia ni dia ada limit dia. That's why mana yang kita boleh kawal dan kita akan kawal, dan mana yang kita boleh bendung dan kita akan bendung bersama-sama. Saya Afiza akan menerangkan perkara kedua, iaitu perbincangan mengenai isu yang berkaitan dengan undang-undang komunikasi. Kami memilih serangan cyber ya. Okey. Setiap tahun serangan cyber yang melibatkan media sosial telah menghasilkan sekurang-kurangnya 13.3 bilion kepada ekonomi jenayah cyber. Punca utama kecenderungan media sosial untuk diserang adalah kerana ia adalah merupakan platform untuk penggunanya berkongsi dan menyebarkan apa sahaja maklumat, termasuklah berisian hasad iaitu malware. Okey, definisi jenayah cyber. Jenayah cyber merupakan satu bentuk jenayah yang menggunakan sebarang jenis peranti elektronik melalui sambungan kepada perkhidmatan internet. Okey, ianya berlaku kepada kehilangan atau kerosakan kepada peralatan, data dan maklumat, melibatkan perisian, pemprosesan komputer, sama ada serangan virus, pencerobohan, kecurian maklumat, ataupun komputer atau peranti dijadikan sasaran lah. Okey, bentuk-bentuk jenayah cyber di Malaysia. Okey, banyak bentuk jenayah cyber di Malaysia, antaranya ialah hacking, pemindahan wang secara haram, phishing dan penipuan. Hacking atau penggunaman merupakan satu tindakan mengakses sebuah komputer tanpa mendapat sebarang kebenaran pemilik sesebuah komputer. Okey, kesannya akan menyebabkan kerugian besar dari segi keuangan dan kehilangan harta benda yang besar yang terpaksa ditanggung oleh mangsa godam. Okey, jenayah kedua ialah pemindahan wang secara haram. Ini bermaksud adalah pengalihan wang daripada sesebuah akaun simpanan individu atau organisasi ke dalam akaun pihak lain ataupun individu lain. Okey, jenayah ini juga dikenali sebagai pecah amanah dan penyalahgunaan kuasa yang diberikan kepada seseorang individu yang diamanahkan untuk menjaga harta benda yang sepatutnya.
Okey, yang ketiga ialah pitching. Pitching ialah jenayah mendapatkan maklumat sensitif seperti nama pengguna, kata laluan, butir kad kredit dan menyamar sebagai sebuah entiti yang boleh dipercayai bagi tujuan aktiviti jenayah. Okey, jenayah ini akan berlaku melibatkan kecurian identiti dan akan menyebabkan kerugian dan kehilangan wang besar. Seterusnya ialah penipuan cyber. Penipuan cyber ni merujuk kepada penipuan menggunakan komputer Perdagangan dalam talian adalah salah satunya biasanya penipuan cyber ni berlaku di laman media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Okey. Tahap keseriusan berkenaan ancaman cyber dapat dilihat apabila wujudnya pelbagai akta serta undang-undang yang melibatkan cyber. Pasukan Tindakan Kecemasan Komputer Malaysia MyCert yang berperanan dalam memberi khidmat rujukan dan informasi kepada masyarakat dalam menangani kes-kes berkaitan dengan keselamatan komputer turut diwujudkan bagi menangani serangan jenayah cyber ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Saif Faizal bin Muhammad Iqbal, nombor matriks 257544. Rakan-rakan saya telah membincangkan tentang isu-isu jenayah cyber dan juga undang-undang yang digubal untuk pelaku-pelaku jenayah cyber. Namun kita dapat lihat perkara-perkara ini masih tidak dapat menghalang ataupun membendung kepada wujudnya jenayah cyber, di mana pelaku-pelaku ini ataupun mereka ini sentiasa dikemaskini dengan info-info yang terbaru, di mana mereka sentiasa dapat juga melobosi ataupun mendapatkan info-info pihak ketiga tanpa disedari oleh mereka. Mungkin dekat sini kita perlu membuat sesuatu yang lebih membuat sesuatu seperti mengambil tindakan untuk menghalang mereka daripada terus berleluasa. Jadi mungkin kita ada beberapa cadangan di sini, di mana kita boleh, antara pertamanya adalah kita boleh menguatkuasakan undang-undang yang lebih berat, di mana undang-undang sekarang ini mungkin pelaku-pelaku itu terasa tidak begitu berat, dan jika mereka ditangkap atas tuduhan membuat jenayah cyber dan mereka hanya dikenakan hukuman yang ringan, dan kemudian mereka boleh keluar dan melakukannya semula. Jadi mungkin kita boleh memperketatkan ataupun memberi hukuman yang lebih berat kepada mereka supaya mereka tidak dapat mengulangi ataupun setelah mereka keluar daripada penjara membuat perkara tersebut, mungkin dengan ada pantauan ataupun memberi pengajaran kepada mereka. Kedua, kita sentiasa mengemaskini Akta Perlindungan Peribadi, Akta Perlindungan Data Peribadi, iaitu PDPA. Sebab kita dapat melihat PDPA ini adalah terlalu yang sensitif, kerana itu di situ mempunyai maklumat-maklumat peribadi di mana pihak ketiga tidak boleh dapat tahu mengenai info-info dalam PDPA. Jadi mungkin kita dapat mengemaskan ini ataupun memperketatkan lagi akta ini. Ketiga, membuat program kesedaran ataupun motivasi oleh pihak bank, institusi kewangan, kerajaan, sekolah, institut pengajaran, di mana memberi kesedaran ataupun sentiasa memberi peringatan kepada rakyat ataupun kepada pekerja, kepada murid ataupun kepada masyarakat tentang kesedaran isu jenayah cyber, dan memberitahu cara-cara jenayah cyber ini bergerak untuk mendapatkan maklumat ataupun menipu mangsa seterusnya mereka dikategori sebagai mangsa jenayah cyber. Mungkin perkara-perkara ini dapat membantu untuk mengurangkan dalam masa sama untuk menghapuskan terus jenayah cyber daripada berleluasa.
Sekian itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadim bin Muhammad Noh, nombor matrik 258387. Kemudian kami bentangkan tajuk jenayah cyber dan part saya itu perbincangan undang-undang. Okay, saya akan menceritakan berkenaan dengan undang-undang dan beberapa kes yang bersangkut paut dengan jenayah cyber. Apa itu Akta Komunikasi Multimedia 1998? Walaupun di Malaysia tak ada akta khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah kaitan dengan jenayah cyber, tapi beberapa peruntukan boleh digunakan pakai. Menurut analisis Adnan dan Zubaidah tahun 2019, terdapat beberapa undang-undang cyber yang masih boleh digunakan pakai untuk menghadapi ancaman cyber ini. Di antaranya ialah seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Perdagangan Elektronik tahun 2006, Akta Perlindungan Peribadi 2010 dan Akta Perlindungan Pengguna Pindaan 1999, Pindaan 2010. Saya ambil satu kes iaitu Akta Jenayah Komputer 1997 yang mana pelaku bernama Jamanin Hind yang berusia 26 tahun tak mengaku bersalah, dan namun kesalahan itu boleh dijatuhi hukuman denda maksimum RM150,000 atau 2 tahun penjara atau 10 tahun penjara. Kesalahan melakukan capaian tanpa kuasa, illegal, akses secara tidak sah. Sekiranya sabit kesalahan, dua-dua kesalahan itu boleh dikenakan, iaitu RM150,000 denda ataupun 10 tahun penjara. Jenayah cyber tidak mengira usia, tak mengira pangkat, sama ada bijak pandai pun kena tipu, terutama contoh scammer. Jadi berhati-hatilah dengan jenayah cyber. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Saya Nur Husnaini binti Mat Hilmi, bernombor matriks 252335. Hari ini saya akan menyimpulkan perbincangan kumpulan kami berkaitan dengan tugasan yang diberikan. Doktor dan rakan-rakan, teknologi zaman kini berkembang dengan pesat dengan cara yang tidak terjangkau di akal fikiran kita. Alat dan sumber yang menakjubkan telah dicipta menyebabkan kemunculan pelbagai cara baru untuk kita berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan. Seiring dengan perkembangan positif ini, pelbagai risiko serangan cyber juga turut muncul dan berkembang selaras dengan perkembangan teknologi kita. Sebagai contoh, Facebook adalah rangkaian media sosial yang terbesar dan mempunyai 2.41 bilion pengguna aktif di seluruh dunia. Tetapi, adakah kita sedari bahawa dengan Facebook atau mana-mana media sosial seperti Instagram dan Twitter, kita boleh terdedah dengan serangan cyber? Seperti mana yang rakan saya telah jelaskan tadi, serangan cyber ini merupakan percubaan niat jahat yang sengaja dilakukan oleh sesetengah pihak untuk melanggar dan menggodam sistem maklumat individu atau organisasi lain. Pakar teknologi telah mengesahkan bahawa media sosial bertindak sebagai platform utama dalam serangan cyber ini. Setiap tahun, serangan cyber yang melibatkan media sosial menghasilkan sekurang-kurangnya $3.25 saya betulkan 3.25 bilion US dollar ataupun bersamaan dengan ringgit Malaysia 13.3 bilion kepada ekonomi jenayah cyber. Punca utama kecenderungan media sosial untuk diserang adalah kerana ia merupakan platform untuk penggunanya berkongsi dan menyebarkan pelbagai maklumat, termasuklah berisian malware. Pendedahan ini telah meletakkan semua individu yang terbabit dalam situasi yang bahaya sebenarnya. Penjenayah cyber ini bukan sahaja boleh melihat apa yang kita lakukan, tetapi juga mereka boleh
mengubah maklumat serta menggunakan ataupun mempergunakan maklumat-maklumat tersebut untuk kepentingan peribadi mereka, seperti melakukan transaksi haram dalam talian atau memindahkan wang daripada akaun kita ke akaun yang lain. Secara keseluruhannya, penting untuk kita memahami ancaman yang boleh menjejaskan keselamatan maklumat peribadi dalam talian. Jika kita fikir tiada siapa yang berminat dengan maklumat peribadi kita, kita perlu fikirkan semula perkara itu. Ini kerana zaman kini, sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa serangan cyber. Bab kata pepatah, mencegah lebih baik dari mengubati. Oleh yang demikian, pastikan semua peranti yang kita gunakan adalah kukuh dan kebal dengan ciri-ciri keselamatan yang sesuai, dan jadikan semua ini amalan sebahagian daripada rutin harian kita. Sekian, terima kasih.